Kekal waspada amal kawalan kendiri elak COVID-19. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nur Alis, untuk laporan berita tengah malam. Saudara Perdana Menteri berpuas hati dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP pengunjung Bazar Ramadan. Beliau bagaimanapun mengingatkan orang ramai agar terus berwaspada dan mengamalkan kawalan kendiri bagi mengelakkan penularan COVID-19. Saya nampak yang SOP dipatuhi dari segi mas, tetapi dari segi penjagaan sosial saya nampak agak rapat kedudukan mereka, tetapi seperti yang saya sebutkan tidak lagi menjadi kesalahan di bawah Akta 342 mengenai penjagaan sosial. Cuma saya kata tadi, please, walaupun kita bebas, tapi tanggungjawab menjaga kesihatan kita dan anak-anak adalah tanggungjawab. Beliau ditemui ketika membuat tinjauan Bazar Ramadan di Putrajaya. Turut hadir Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kassim. Dalam pada itu tiada aduan diterima mengenai kenaikan melampau harga makanan di Bazar Ramadan. Bagaimanapun pemantauan sentiasa dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi mengelakkan eksploitasi harga yang membebankan pengguna. Ya, setakat ini tidak ada, saya difahamkan. Tapi kita serah kepada Kabinet HEP lah, bagaimana mereka nak kawal. Seperti yang disebut oleh Datuk Seri Alex malam, kalau nampaknya harga tu terlalu melampau, mungkin mereka akan menasihatkan ataupun mengambil tindakan. Tapi ini kuasa Kabinet HEP, saya serahkan kepada Kabinet. Ya, yang penting pengguna tidak ditekan dari segi kenaikan harga. Okey. Sementara itu, kapasiti kemasukan ke Bazar Ramadan Precinct 3 ditingkatkan kepada 2,250 pengunjung pada satu-satu masa mulai hari ini berbanding 1,250 orang semalam. Pengarah Bahagian Pelesenan Jabatan Perkhidmatan Bandar Perbadanan Putrajaya, Jeffrey Mustapa berkata pihaknya mengambil maklum rintihan orang ramai yang beratur panjang dan mengambil masa lama menunggu giliran untuk mendapatkan pas masuk ke bazar tersebut. Jelasnya sebanyak 1,250 pas masuk sahaja disediakan. Namun kehadiran luar jangka semalam mungkin disebabkan cuti hujung minggu dan hari pertama berpuasa dan kelonggaran berkunjung ke bazar yang dibenarkan kerajaan. Tambahnya kemasukan pengunjung ke Bazar Ramadan Precinct 3 adalah menggunakan sistem pas masuk khas bagi memastikan kawasan bazar tidak sesak. Semalam rekod MySejahtera menunjukkan terdapat lebih 5,300 orang pengunjung ke Bazar Ramadan itu, melebihi sasaran 3,000 orang. Kadar tol di 4 lebuh raya di Lembah Kelang tidak akan dinaikkan. Ia melibatkan lebuh raya Shah Alam Kesas, Terowong Smart, lebuh raya Sprint dan lebuh raya Damansara Puchong LDP. Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan bersetuju dengan cadangan penstrukturan semula 4 syarikat konsesi lebuh raya tersebut. Ia juga dibuat setelah mengambil kira aspek-aspek yang meliputi bebanan kepada pengguna, perjanjian konsesi serta beban keuangan. Ini sekaligus dapat menjimatkan bayaran pampasan bermula 1 Januari 2022 sehingga tamat tempoh konsesi. Penjimatan bersih bagi pembayaran subsidi tol untuk keempat-empat lebuh raya terbabit adalah dianggarkan sekurang-kurangnya 4.3 bilion ringgit. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan media.
Ini usaha berterusan kerajaan untuk memastikan keluarga Malaysia tidak terbeban, khususnya dengan kenaikan kadar tol seperti mana yang ditetapkan dalam perjanjian konsesi. Penstrukturan tersebut juga dilaksanakan sejajar dengan prinsip serta objektif utama untuk mengurangkan beban keluarga Malaysia serta tidak membabitkan implikasi keuangan kepada kerajaan. Dalam perkembangan sama, kerajaan berharap lebih banyak syarikat konsesi lebuh raya terlibat dengan cadangan penstrukturan semula. Jelas Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, ia bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat menerusi jaminan kadar tol yang konsisten sehingga tamat konsesi. Lanjutan tempoh konsesi bukan hak eksklusif syarikat konsesi, sebaliknya tertakluk kepada pemantauan kerajaan dari semasa ke semasa. Tambah beliau, proses peralihan yang bakal berlaku tidak akan melibatkan pembuangan pekerja sedia ada. Kerajaan juga telah memastikan bahawa ALR perlu menyerap ke semua kaki tangan sedia ada yang sedang berkhidmat di bawah keempat-empat syarikat konsesi berkaitan. Dengan itu, tiada isu pembuangan pekerja berhubung cadangan penstrukturan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas Menteri Kanan Kerja Raya di Ibu Negara. Konsesi 4 lebuh raya berkenaan akan diambil alih Amanat Lebuh Raya Rakyat Berhad. Kementerian Kesihatan KKM menyeru lebih banyak pihak tampil mempermudahkan akses precision medicine kepada pesakit kanser, terutama mereka yang tidak berkemampuan. Menteri Khairi Jamaluddin berkata kerajaan mengakui tidak dapat menyediakan akses terbabit kepada semua rakyat kerana ia membabitkan kos dan perbelanjaan yang sangat tinggi. 49,000 people in Malaysia were estimated to be newly diagnosed with cancer in 2020, and this is expected to rise to more than 66,000 annually by 2030. In 2020, we released findings from the National Cancer Registry report. The report showed that people with lung and liver cancers had a 5-year relative survival rate of only 11 and 12.8% respectively. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Kolaborasi Precision Medicine antara Prudential Malaysia, AstraZeneca dan Pantai Premier Pathology di Ibu Negara. Kerjasama dan inisiatif swasta seperti 3 organisasi tersebut dapat membantu kerajaan kerana ia melibatkan kos yang sangat tinggi di samping dapat memberikan rawatan perkhidmatan kepada rakyat. Lebih 860,000 warga emas berusia 60 tahun ke atas masih belum mendapatkan dos penggalak COVID-19. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan ia suatu perkara yang membimbangkan kerana golongan tersebut paling berisiko dijangkiti wabak sehingga boleh membawa kematian. Menurut Khairi, kes kematian banyak tertumpu kepada golongan tersebut. Individu berkenaan lebih berisiko sekiranya belum menerima dos penggalak. Individu berusia 80 tahun ke atas merekodkan kes kematian tertinggi minggu lalu iaitu 31.7% daripada 100 orang dalam kumpulan umur berkenaan. Setelah mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sejak bulan lepas, seramai 2,60,997 pelajar sekolah menengah hadir ke sesi persekolahan secara bersemuka hari ini. Sementara itu, seramai 2,674,104 murid telah mengikuti pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka sejak sesi persekolahan bermula pada 21 Mac lepas. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata ini menjadikan jumlah keseluruhan murid sekolah menengah dan rendah yang mengikuti PDP secara bersemuka seramai 4,735,101 orang. Pada masa sama seramai 273,025 murid tahun 3, 4 dan 5
bagi sekolah rendah dengan pendaftaran lebih 600 murid masih hadir ke sekolah secara penggiliran. Tambah beliau, pihaknya sedang meneliti situasi tersebut bagi membolehkan kumpulan murid yang terlibat dapat hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Dalam satu hantaran di laman Facebook milik beliau, Datuk Dr. Razi turut merakamkan penghargaan kepada murid, guru dan ibu bapa yang sentiasa memberikan keutamaan kepada aspek keselamatan bagi membolehkan operasi sekolah secara bersemuka berjalan lancar dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam keluarga Malaysia. Ramai daripada kita sejak kecil lagi kita telah menonton dan mendengar pelbagai program menarik melalui radio dan televisyen Malaysia atau RTM. Sejak ianya ditubuhkan pada 1 hari bulan April 1946, peranan RTM amatlah penting dalam membentuk jati diri masyarakat Malaysia. Sehingga kini, dalam usia 76 tahun penubuhannya, RTM sentiasa menabur bakti dan jasa dalam menyajikan program bermaklumat dan hiburan kepada para penonton dan pendengar sama ada melalui televisyen, radio dan juga terkini aplikasi media sosial. RTM juga sentiasa menjadi sumber rujukan utama penonton dalam mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Saya beriltizam untuk terus membawa RTM sebagai sebuah badan penyiaran awam yang maju dan berdaya saing seiring dengan perubahan dan kemajuan perkembangan dunia penyiaran di masa kini. RTM, teman setia anda. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-76 kepada seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia. Bersua kembali. 46,000 naskah Al-Quran terjemahan bahasa Melayu disumbang Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz kepada masjid dan pertubuhan bukan kerajaan negara ini. Turut disumbangkan 57 tan kurma kepada seluruh rakyat Malaysia sempena Ramadan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam muat naik di Facebook. Menurut beliau, hadiah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu merupakan tanda persahabatan Malaysia dan Arab Saudi. Ia juga sangat bermakna terutama ketika Malaysia berhasrat memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Beliau berharap ikatan diplomasi antara dua negara yang terjalin sekian lama akan terus kukuh dan berterusan. Dalam catatan itu, Perdana Menteri memaklumkan turut menerima Al-Quran dan kurma pemberian Raja Salman yang disampaikan Duta Arab Saudi ke Malaysia, Datuk Dr. Mahmud Hussein Said Qattan. Pembelajaran Al-Quran secara dalam talian semakin mendapat tempat sejak penularan COVID-19. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata terdapat institusi kerajaan serta swasta telah memperkenal pembelajaran Al-Quran seperti tajwid, talaqi, taranum dan hafazan secara dalam talian. Selain itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan juga melaksanakan bengkel Akademi Taranum Negeri Sembilan Akhtar yang menjadi platform peserta Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Sembilan tahun ini. Lebih 140 sesi latihan secara dalam talian telah dilaksanakan bersama tenaga pengajar Akhtar bagi menambah baikkan kualiti tilawah dan hafazan peserta-peserta. Beliau berucap demikian pada majlis penutup dan penyampaian hadiah tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Sembilan 1443 Hijrah di Pusat Dakwah Islamiah Paroi. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir serta Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Almarhum Tengku Besar Mahmud berkenan berangkat dan menyampaikan hadiah pada majlis tersebut.
Pesara kerajaan digesa memanfaatkan aplikasi My Pesara untuk memudahkan sebarang urusan berkaitan pasca persaraan. Dibangunkan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam, aplikasi tersebut mengandungi maklumat antaranya jadual pembayaran pencen dan penyata pencen. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif KWAP Nik Amlizan Mohamad, aplikasi tersebut berjaya mengurangkan urusan fizikal di kaunter khidmat pelanggan sepanjang tempoh pandemik. Jadi kami dapati persoalan itu sebenarnya boleh dijawab secara mudah melalui aplikasi My Pesara itu. Beberapa klik butang saja mereka dah dapat jawapan tanpa perlu susahkan dirilah untuk membuat panggilan atau untuk pergi ke kaunter khidmat pelanggan ini sendiri. Dan untuk makluman semua ya Puan Neza, dalam aplikasi tersebut terdapat kalender untuk tarikh pembayaran pencen. Jadi semua pesara tidak perlu berfikirlah untuk menunggu tarikh itu, sedangkan tarikh itu sudah tersedia ada. Sejak diperkenal pada 2017, aplikasi My Pesara merekodkan lebih 170,000 muat turun dengan purata penarafan 4.6 daripada pengguna. Nik Amlizan menjadi tetamu program Biz Malaysia di Angkasa Puri. Sebuah syarikat dan pengarahnya mengaku bersalah di Mahkamah Session. Masing-masing didakwa atas 2 pertuduhan memiliki dan menjual kelengkapan komunikasi yang tidak diperakui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Syarikat LC Marketing Network Media Sdn Bhd serta pengarahnya Chen Kai Yi selaku orang kena saman OKS membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Jamaluddin Mat. Mahkamah menetapkan 26 April ini untuk mendengar fakta kes sebelum menjatuhkan hukuman. Mereka didakwa mewakili dan menjual 2 unit pemain media tanpa wayar yang tidak diperakui sebagaimana dikendaki di bawah Peraturan 16-1-B dan 16-3 Peraturan Komunikasi dan Multimedia Standard Teknik 2000. OKS didakwa melakukan kesemua kesalahan itu pada 12.57 tengah hari 26 Jun 2020 dan pada 11 pagi 14 Mei 2021. Pihak berkuasa agama negeri digesa mengambil tindakan sewajarnya bagi membenteras kegiatan sindiket nikah Thailand yang kembali ditawarkan setelah sempadan dibuka. Orang ramai juga dinasihat tidak terjerat kerana dibimbangi akan memberi implikasi buruk dalam jangka masa panjang. Ini adalah merupakan bidang kuasa pihak kerajaan negeri atau pihak berkuasa agama negeri yang ada undang-undang tersendiri. Kadang-kadang ada setengah negeri itu dia longgarkan, setengah negeri yang ada ambil tindakan. Itu kita harapkan pada pihak berkuasa agama negeri ini dapat mengambil tindakan. Tapi yang paling pentingnya waktu mereka nak buat benda-benda macam ni, mereka kena fikir untuk jangka panjang lah. Beliau ditemui selepas melancarkan Dana Wakaf Al-Ihsan, inisiatif Bank Simpanan Nasional dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia. Media sebelum ini melaporkan sindiket nikah Thailand kembali menawarkan pakej dengan charge sehingga RM50,000 kepada pasangan Malaysia yang ingin berpoligami. 3 suspek yang direman sebelum ini susulan penemuan mayat wanita dalam gaung di kilometer 14 Jalan Lama Bukit Putus Seremban ditahan semula hari ini. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Nanda Ma'ruf berkata kesemua suspek ditahan semula bagi membolehkan siasatan lanjut dibuat atas dakwaan dengan sengaja mendatangkan kecederaan parah bagi kes sama. Tambahnya, mereka telah dilepaskan kemudian ditangkap semula di bawah kes 325 Kanun Keseksaan untuk ditahan bereman dan didakwa minggu hadapan. Seorang daripada suspek mempunyai rekod jenayah dan telah menjalani hukuman selama 3 tahun mengikut Seksyen 201 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan mayat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan tinjauan ke tapak Bazar Ramadan di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi hari ini. Pihaknya berpuas hati dengan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP oleh peniaga dan pengunjung.
Menurut beliau, 4 anggota polis ditempatkan di bazar-bazar Ramadan di sekitar Seremban bagi tujuan pemantauan selain memastikan kelancaran urusan di tapak bazar. Sebanyak 22,207 unit pakaian dan kasut berjenama tiruan bernilai RM850,000 disita Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pengarahnya Arifin Samsudin memaklumkan ia hasil serbuan di 3 premis pemborong dan sebuah gudang dalam operasi yang dilakukan 29 Mac lalu. Serbuan ke atas 3 premis tersebut dijalankan selepas risikan selama seminggu selepas menerima aduan daripada wakil pemilik cap dagangan terbabit. Ujar beliau, barangan terbabit untuk jualan sempena Aidilfitri. Barangan boleh diperoleh daripada pembekal pada harga serendah RM30 hingga RM80 sepasang. Kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019 yang memperuntuk hukuman denda maksimum RM15,000 untuk setiap barangan bagi kesalahan pertama serta RM30,000 bagi setiap barangan bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Kes turut disiasat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Orang ramai dinasihatkan agar tidak terlibat dalam urus niaga barangan tiruan bagi menghormati hak intelek pengeluar. Hukuman berat boleh dikenakan kepada individu atau syarikat yang melanggar undang-undang ditetapkan. Pasukan petugas khas di tubuh polis Kelantan bagi mengesan aktiviti jualan mercun di Bazar Ramadan turut dipergiat pemantauan di kawasan sepadan Malaysia, Thailand. Siasatan mengesyaki terdapat cubaan menyeludup masuk bahan terlarang itu dari negara jiran. Ia kemudian dipercayai mahu dijual di Bazar Ramadan. Kita di bawah akta bahan-bahan letupan semua dah ada termaktub. Saya rasa dia orang pun tahu mereka ni tak boleh, cuma kadang-kadang sifat orang berniaga ni dia orang kata apa, sembunyi-sembunyi. Tapi jangan sembunyi daripada polis. Polis ni ada kaedah dia. Ada cara dia untuk kita tangani. Dan saya harap OCCI yang baru ni akan turun padang untuk memantau semua tempat. Aktiviti jualan mercun secara dalam talian dipantau bahagian siasatan jenayah komersial. Datuk Syafiin ditemui selepas majlis pemakaian lencana pangkat pegawai kanan di IPK Kelantan. Kerjasama antara Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia, Kraf Tangan Malaysia dan Malaysia Airlines Berhad MAB melalui platform digital Journeyfy bakal bantu lebih 6,000 usahawan industri kraf menjana pendapatan. Jelas Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek, Datuk Seri Dr. Santara JP, platform tersebut dapat mempromosi produk kraf tempatan kepada pelancong dalam dan luar negara sekaligus membantu penggiat industri yang terkesan akibat pandemik. Usahawan craft or the craft entrepreneurs about 6,296, so a huge community throughout Malaysia and involving approximately 12,000 people involved in this industry, and the supporting community about 7,500. So this is actually a very important industry, and especially if you look at it from last 2 years, have been very badly affected. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Tanda Tangan MOU tersebut di Ibu Negara. Menurut Datuk Seri Dr. Santara lagi, pembukaan sempadan baru-baru ini turut membantu meningkatkan penjualan produk kraf tersebut kepada pelancong. Setakat ini, sebanyak 63 unit produk kraf telah dimuat naik ke dalam platform berkenaan, antaranya kraf tekstil, hasil rimba, fashion dan aksesori, hiasan rumah dan produk pelancongan. Jagung bijian disasar diusahakan di 197,000 ekar ladang di seluruh negara menjelang 2033. Menerusinya, kebergantungan kepada dedak import dapat dikurangkan sekaligus mengurangkan kos ternakan dan harga jualan.
Ketika ini, jagung bijan sudah mula ditanam di beberapa negeri seperti Melaka dan Perlis. Namun, ia tidak mencukupi bagi mengurangkan kadar kebergantungan negara. Justru Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI mempelawa pihak swasta bekerjasama. Kita menyasarkan menjelang tahun 2033, kita mestilah mencapai lebih daripada 80,000 hektar yang bertanam dengan jagung, supaya dapat menampung permintaan dalam negara yang begitu meningkat. Dan pada ketika ini kita memang mencadangkan dan mengalu-alukan penyertaan syarikat swasta untuk sama-sama terlibat. Dan nampaknya ada kemajuan kerana beberapa syarikat telah menunjukkan keinginan untuk mengambil bahagian. Sekiranya sasaran dicapai, Malaysia boleh menjadi negara pembekal makanan haiwan. Datuk Seri Ahmad ditemui selepas merasmikan jualan kasir Ramadan MAFI peringkat Parlimen Jasin. Segmen sukan. Kita mulakan dengan khabar gembira di Thailand. Selepas menjuarai peringkat ketiga semalam, pelumba negara Muhammad Harif Saleh sekali lagi mencipta sensasi apabila menawan peringkat keempat jelajah Thailand hari ini. Harif muncul pelumba pertama melepasi garisan penamat saingan tersebut dengan catatan 4 jam, 3 minit 47 saat. Pada saingan sejauh 176 km dari Sakon Nakhon ke Nakhon Panom, Harif yang berlumba buat pasukan Terengganu Polygon Cycling TSG sekali lagi mengetepikan cabaran hebat pelumba Ukyo, Raymond Crader dan Lucas Carstensen dari pasukan Bike Aid. Ini kemenangan kedua pelumba berusia 34 tahun itu di jelajah Thailand selepas berjaya memenangi peringkat ketiga di Sakon Nakhon semalam. Hari ini kemenangan kedua saya di Tour of Thailand. Memang kemenangan amat bermakna pada saya di bulan Ramadan ni. Saya berterima kasih pada teammate saya, orang kata hari-hari buat work hard untuk saya. Tapi ini alhamdulillah hasilnya memang kita tengok di sini lah. Mungkin sasaran saya selepas ini saya cuba lagi mencari podium sebanyak mungkin. Kemenangan itu turut membantu TSG kekal mendahului senarai keseluruhan pasukan serta kategori pasukan terbaik ASEAN. Seorang lagi pelumbanya, Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif, turut berjaya mengekalkan jersey ungu selaku pelumba terbaik ASEAN. Peringkat kelima esok akan bermula dan berakhir di Nakhon Panom dengan jarak sejauh 163 km. Perlawanan bola sepak terulung dunia, Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kira detik penantiannya kini bermula. Dalam FIFA World Cup Road to Final, dibawakan sepanjang 10 episod setiap Jumaat 8 malam di saluran sukan RTM. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Malaysia.